Malam Rabu lepas, seluruh dunia dikejutkan dengan pemergian Diego Armando Maradona. Legenda bola sepak Argentina dilihat ibarat Tuhan di Napoli. Diangkat sebagai wira Boca Juniors di La Bombonera. Secara peribadi, biarpun saya dilahirkan selepas era Diego Maradona, saya dibesarkan dengan kisah-kisah kegemilangan Diego. Bagaimana beliau memecahkan segala halangan untuk membawa Argentina menjadi juara dunia pada 1986. Bagaimana Diego menjadi pendekar yang mengangkat Napoli menjadi pasukan paling digeruni di Itali selama tempoh 4-5 tahun. Jadi untuk episod bonus Mat Stats kali ini, kita akan melihat impak beliau di Napoli dan Argentina dari sudut pandangan data dan statistik. Pendekar, tapi jiwa masih berlegar, ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silamnya telah pun dibubar. Kita bermula dengan Napoli terlebih dahulu. Napoli pada era 80-an bukanlah tempat ataupun kelab yang dikejar-kejar oleh pemain-pemain terhebat di seluruh dunia pada ketika itu. Kelibat mafia Camorra berleluasa di bandar Napoli, jenayah juga berleluasa dan masyarakat Napoli kebanyakannya datang dari working class. Secara amnya, bahagian selatan Itali lebih miskin daripada bahagian utara juga. Dari perspektif bola sepak pula, Napoli pada ketika itu tidak pernah menjuarai Serie A sebelum ketibaan Diego. Dan apabila Napoli menjadi juara, bandaraya Naples dibanjiri tangisan air mata, sama juga dengan tahun 1990. Dalam 5 musim pertama Diego Maradona bersama Napoli, setiap musim Napoli sekurang-kurangnya di kedudukan top 3. Kita lihat perbandingan dalam kedudukan Napoli di tangga Serie A sebelum ketibaan Maradona dan juga selepas ketibaan Diego Maradona di Napoli. Kita boleh lihat sebelum ketibaan Diego Maradona, prestasi Napoli, reputasi Napoli sebagai sebuah pasukan di Itali pada ketika itu begitu tercemar, dilihat sebagai pasukan yang kecil, tidak mampu mencabar gergasi-gergasi besar di pentas bola sepak Itali. Tetapi selepas ketibaan Maradona, Napoli menjadi pasukan yang cukup digeruni. Ketibaan Maradona memberi impak yang begitu direct, bukan sahaja dari segi kualiti di atas padang, tetapi juga dari segi auranya di luar padang. Banyak membantu rakan sepasukan dan pemain-pemain lain meningkatkan kualiti masing-masing, membantu penyokong mempercayai dalam kebolehan pasukan tersebut semuanya. Tetapi hakikatnya di atas padang, Diego tetap memainkan peranan yang begitu penting. Gol demi gol dijaringkan. Kalau kita lihat di pentas Serie A, dalam sepanjang aksi Maradona bersama Napoli, kita boleh lihat setiap musim secara konsisten Diego Maradona menjaringkan sekurang-kurangnya 15 gol dalam musim tersebut. Tetapi pada musim 89-90, Diego Maradona terlibat dalam 25 gol sepanjang musim. Kombinasi jaringan dan juga catatan assist. Itu boleh dikatakan kemuncak aksi Diego Maradona di Napoli. Secara keseluruhan, impak Diego di Napoli cukup besar dan sehingga kini muka beliau terpahat di merata-rata bandar, seolah-olah memberi gambaran bahawa Diego Maradona masih menyarung jersey dan beraksi untuk mereka pada ketika ini. Kalau kita lihat statistik untuk all-time Napoli top scorers dalam sejarah Napoli, senarai penjaring terbanyak, Maradona masih berada di tangga ketiga. Hanya Dries Mertens dan juga Marek Hamsik mempunyai rekod yang lebih tinggi. Tetapi Maradona adalah satu-satunya pemain yang membantu Napoli meraih 2 gelaran Serie A dan 1 UEFA Cup. Sebelum ketibaan Maradona, Napoli bukan gergasi Itali. Selepas pemergian Diego Maradona, Napoli masih belum lagi meraih gelaran Serie A. Itu Napoli, impak yang cukup besar. Tetapi sekarang kita bersembang tentang Argentina pula. Kita perlu putar ke belakang sikit ke tahun 1986. Sejurus selepas membantu Napoli menamatkan saingan Liga di tangga ketiga musim tersebut, Maradona tiba di Mexico, Piala Dunia 1986 dengan misi membantu Argentina pula. Dan itu yang dilakukan oleh Diego. 5 gol, 5 assist, termasuk mungkin jaringan paling cantik dan juga jaringan paling kontroversial dalam sejarah Piala Dunia dalam satu perlawanan sahaja menentang England.
Kita lihat statistik Diego Maradona sepanjang kempen Piala Dunia tersebut. Yang paling penting, beliau terlibat dalam 56% daripada segala peluang yang dicipta dan juga segala rembatan yang dilakukan oleh Argentina di pentas Piala Dunia tersebut. Tetapi, statistik yang paling menonjol, 53 take-ons, 53 take-ons dalam 7 perlawanan. Kalau korang tengok highlight Diego Maradona ni, korang boleh tahu Diego Maradona ni adalah pemain yang suka melakukan gelik-cekan dan cukup sukar untuk dikawal dan dihentikan oleh mana-mana pemain lawan. Dan dalam Piala Dunia tersebut, kualiti tersebut paling menyerlah apabila Diego Maradona melakukan 53 take-ons dalam hanya satu kejohanan. Tetapi hakikatnya, Diego Maradona juga mempunyai statistik yang lebih penting. Kalau kita lihat total dribbles dari segi gelik-cekan dalam sejarah Piala Dunia, Diego Maradona hanya berada di tangga kedua, hanya di belakang Lionel Messi. Messi pemain yang paling banyak melakukan gelik-cekan dalam sejarah Piala Dunia dengan 110. Diego tidak jauh di belakang dengan 105 dribbles. Dan pemain zaman moden yang terdekat, Eden Hazard, hanya dengan 60 dribbles. Legasi Diego Maradona bukan saja pada tahun 1986. Pada tahun 1990, Maradona sekali lagi membawa Argentina ke pentas final Piala Dunia, tetapi kali ini mereka ditewaskan oleh Jerman Barat. Dan hakikatnya, untuk melihat impak Maradona secara keseluruhan di pentas Piala Dunia, kita perlu lihat carta all-time World Cup assist. Dari segi sejarah Piala Dunia, siapa yang paling banyak melakukan assist? Sehingga hari ini, Diego Maradona mempunyai catatan assist tertinggi dalam sejarah Piala Dunia dengan 8 assist. Lebih tinggi daripada Pele, lebih tinggi daripada Thomas Muller, lebih tinggi daripada Bastian Schweinsteiger dan juga lebih tinggi daripada legenda bola sepak Itali sendiri, Francesco Totti. Tetapi hakikatnya, sebanyak mana yang kita bersembang tentang data dan statistik, impak Diego Maradona terhadap seluruh dunia, khususnya di Argentina dan Napoli, tidak boleh diukur secara objektif. Kerana ia melibatkan perasaan, emosi, jiwa dan cinta. Ia melibatkan duka, perjuangan diri dan kesedihan. Diego bukanlah atlet yang wajar dicontohi. Diego bukan manusia yang sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan itu yang melihat Diego disayangi oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Kerana ketidaksempurnaan itu seolah-olah menjadi refleksi ketidaksempurnaan kita sendiri. Terima kasih Diego Armando Maradona. Kisahmu, cintamu terhadap bola sepak dan kebolehanmu memukau jutaan manusia di seluruh dunia tidak akan dilupakan buat selama-lamanya.